Okey, baik, kita dah live. Okey, jadi hari ni insya-Allah kita akan masuk kepada refleksi surah At-Tin. Kalau tuan-tuan puan tak faham, macam ada nak tanya ke ataupun tuan-tuan puan nak tambah poin ke, tulis je dekat ruangan chat, insya-Allah saya akan baca. Okey. Jadi surah At-Tin, semalam, Ustaz Adi dah sebut sedikit kan. Nota yang tuan-tuan puan terima ni, kalau siapa yang tak familiar, siapa yang first time ke, tambah-tambah yang baru, yang ada dalam, grup WhatsApp webinar surah At-Tin tu kan, memang tak familiar dengan awal-awal ni. Sebab yang part awal ni, kita dah bincangkan dalam kita punya slot Jom Kenal. Kita dah bincangkan dalam slot Jom Kenal. Dia ada 2 part dalam refleksi ni. Yang pertama kita nak Jom Kenal dulu. Jom Kenal ni kita akan pergi kepada bahagian-bahagian yang basic. Info surah, surah ni status apa, susunan dia dalam mushaf bila, bila turutan wahyu dia, fasa penurunan dia bila, asbabun nuzul dia bila, apa hikmah penurunan dia, apa lagi. Dia adalah surah sumpah ke, surah apa ke, kita nak tahu nama surah tu, kenapa nama surah tu macam tu, apa tema surah ni. Ini sebenarnya kita dah cover dah waktu Jom Kenal. So hari ni kita akan tengok sedikit je lah. Okey, kita akan tengok sedikit je sebab kita akan masuk kepada bahagian ayat. Sebab bahagian ayat ni dia lebih terperinci. Okey, jadi jom. Kalau dekat info surah ni, insya-Allah tuan-tuan puan pun boleh baca sekali lalu sebab dia sangat mudah untuk difahami. Sangat simple. So status dia status Makkiyah. Kalau sebut je Makkiyah, tuan-tuan puan kena setkan dalam minda, dia adalah surah yang turun sebelum peristiwa hijrah. Itu je. Mudah, sangat mudah. Dia tak semestinya kena ada dekat Mekah. Tidak. Tak semestinya baginda berada di Mekah. Dia boleh jadi baginda berada di kawasan sekeliling Mekah tu. Tapi peristiwa ni berlaku sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Kalau sebut je status Madaniyah, maaf, Madaniyah, maksudnya itu ada berlaku selepas peristiwa hijrah. Walaupunlah ketika itu baginda ada di Mekah ke, di kawasan sekitar Madinah ke, tetapi apabila statusnya adalah Madaniyah, dia adalah surah yang turun selepas hijrah. Sangat mudah. Okey? So jumlah ayat ni semua tuan-tuan puan boleh tengoklah. Kita go through secara ringkas sahaja. So kita kena faham, ada benda-benda highlight yang kita kena faham lah. Sebab bila kita dah masuk bahagian ayat, barulah kita macam, oh sebab tu ke? Dia kena ada macam tu. So kita kena faham yang surah ni turun waktu fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ni adalah ketika mana baginda Rasulullah SAW berada pada tahun 6 ke 10 kenabian. Waktu ini boleh kita katakan waktu yang agak-agak genting sebab apa? Waktu ni musyrikin Mekah dah mula terancam. Jadi dia orang mula untuk seksa umat Islam, tambah-tambah yang hamba-hamba yang lemah ni, yang miskin kan. Jadi dia orang ni mula untuk seksa bangsawan-bangsawan musyrikin Mekah ni. Dia orang ada duit, dia orang kaya kan. Jadi apa dia orang buat? Dia orang seksa. Okey? Jadi waktu inilah sangat-sangat struggle. Sangat-sangat struggle. Islam ketika itu mula untuk ditentang. Dan waktu ini jugalah di mana pengislaman mengejut Umar Al-Khattab dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Bapa saudara baginda. Okey? So kita faham waktu tu. Jadi kalau kita tengok kepada nama surah ni disebut dalam ayat yang pertama. Wattini wazaitun. Dan jadi kadang-kadang ada nama surah yang tidak disebut dalam ayat. Contohnya kita ambil yang paling simple adalah surah Al-Ikhlas. Ada tak disebutkan ikhlas? Ada tak perkataan ikhlas dalam ayat-ayat surah Al-Ikhlas tersebut? Tak ada. Okey. Jadi nama surah yang dalam surah At-Tin ni disebut dalam ayat yang pertama dan ia merujuk kepada buah tin. Okey. Dapat? Simple je ni. Kita sekali lalu je. Okey, tema surah tu kita akan nampak nanti dan hubung kaitnya dengan surah Al-Fatihah. Hubung kait dengan surah Al-Fatihah ni tengok. Nanti dah hujung nanti kita akan recap balik. Kita akan recap balik keseluruhannya. Okey, ni baru cerita hari ni. Refleksi surah At-Tin. Kita akan pergi ayat by ayat, part by part insya-Allah. Ready? Thumbs up.
Okey. Tanah Ombak ada nota kan? Ada kan? Ada nota. Yang tak print ke, yang print ke tak apa. Tapi adalah kan? Okey, alhamdulillah. Sumpah Allah. Ini adalah salah satu surah sumpah di dalam Al-Quran. Surah sumpah Antaranya kalau kita tengok surah Al-As kan, demi masa. Yang itu pun part saya juga hari tu. Kan, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Tapi kali ini dia sedikit berbeza. Dia sedikit berbeza. Kenapa? Sebab Allah bersumpah dengan buah. Wattini wazzaitun. Demi buah tin, demi buah zaitun. Ini ayat yang pertama. Okey. Ada 3 perkara yang Allah sumpah. Ataupun 3 ayat yang Allah bersumpah. Lepas tu sambung lagi. Waturi sini. Demi gunung Sinai. Lepas tu. Wahadzal baladi amin. Demi negeri yang aman ni. Jadi ada 3 perkara. Kalau kita lihat kat sini. Allah bersumpah dengan buah dan lokasi. Allah bersumpah dengan buah dan lokasi. Dan apabila kita sebutkan, okay, apabila kita melihatlah di dalam Al-Quran, mana-mana bahagian ataupun ayat mahupun surah yang menggunakan perkataan sumpah, dia adalah sesuatu yang penting. Dia adalah sesuatu yang penting. Sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab budaya orang Arab ketika itu, musyrikin Mekah, kan? Bahkan bangsa Quraisy sendiri, budaya mereka ini memang budaya sumpah. Nak mengatakan sesuatu tu dengan betul-betul, kita mesti menggunakan sumpah. Ha, demi berhala-bahala, nama-nama bahala yang uh, yang ada di Mekah ketika itu. Maksudnya dia orang nak mengatakan sesuatu tu penting. Okey? Kalau kita pun dulu, kalau ingat tak, zaman-zaman dulu, betul ni, sumpah. Sumpah benda ni memang betul. Kan kita selalu dengar juga antara kita. Kan kalau dulu-dulu lah, budak-budak sekolah ke apa ke, sumpah, sumpah demi nama mak ayah aku. Macam tu. So kita nak mengatakan benda tu sangat-sangat penting. Jadi tugas kita sebagai hamba adalah untuk memahami apakah kepentingan sumpah ini. Jadi Allah bersumpah dengan buah dan lokasi. Okey, cuba kita bayangkan betul-betul. Tuan Umpan. Kalau saya sebut macam ni, Tuan Puan, uh, saya rasa macam hujung minggu ni nak pergi makan lah strawberry yang fresh. Dekat mana? Dekat mana strawberry yang fresh? Dekat Tapah ke? Bukan. Dekat Cameron Highland. Nampak tak? Dia tak pergi Genting. Genting tu dah lain lah. Walaupun ada juga strawberry. Ada tak tempat lain strawberry? Ada tak? Ada. Dekat Lotus pun ada. Ha. Hari tu anak saya duk minta-minta strawberry kan. Ha. Saya kata kat dia, mana ada strawberry. Dia tiba pergi Lotus ada tu strawberry kan. Nak mengatakan kita sebut je nama buah tu, kita tahu dekat situ. Sama juga kalau kata tuan Rompan, saya rasa macam hujung minggu ni saya nak rasa macam saya nak pergi cari harum manis lah. Dekat mana? Perlis. Kan? Kalau kita kata rasa macam nak makan jeruk lah. Gimana? Pening. Nampak tak? Kita kenal satu-satu tempat tu dengan apa yang dia terkenal. Jadi, dalam ayat ini, dalam surah At-Tin ini, okey, apabila disebut tentang buah tin, dia merujuk kepada tempat buah tin ni popular ataupun terkenal, iaitu wilayah Syam. Wilayah Syam ni adalah Syria, Palestin, Lebanon, Jordan, wilayah Syam. Sekarang dah berpecah kan. Tapi dulu dikenali sebagai wilayah Syam. Dan kalau kita lihat betul-betul wilayah Syam ni, okay, bila kita dah melihat kepada lokasi kan, kita melihat pula kepada bahagian yang kedua. Wilayah Syam ini adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita lihat makam Nabi Nuh dekat Lebanon. So
kita recap sikit kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh dia buat apa? Dia berdakwah. Lama tak Nabi Nuh berdakwah? Lama. Sampai 950 tahun. Lebih kurang kan? Lama ni. Kita hidup pun berapa tahun? Tapi Nabi Nuh berdakwah terlalu lama. Kan? Bina kapal atas bukit. Orang kata apa? Orang kata Nabi Nuh gila. Sedangkan Nabi Nuh mengajar untuk bertakwa, untuk beriman kepada Allah. Tetapi masyarakat tetap menolak. Dan yang mengikuti Nabi Nuh sangat-sangat sedikit. Bayangkan 950 tahun Tuan Rahman. Ambil negara Malaysia lah. Ambil negara Malaysia. Okey, 950 tahun yang dulu. Kalau kita tolak, jadi berapa? Jauh kan? So, nak menceritakan banyak perubahan boleh berlaku. Betul tak? Tetapi sangatlah sedikit manusia yang mengikut Nabi Nuh ketika itu. Okey. Selesai kat situ. Kita nak faham tu dulu. Buah tin merujuk kepada wilayah Syam. Wilayah Syam ni merujuk kepada tempat Nabi Nuh. Jelas? Pergi pula kepada ayat yang pertama. Ayat yang pertama lagi. Buah zaitun. Buah zaitun ni tempat terkenalnya adalah merujuk kepada negara Palestin. Ni bukan saya suka-suka je tulis ni Tuan Rahman. Ini adalah pendapat para ulama. Okey, merujuk kepada negara Palestin. Jadi Palestin ni tempat siapa? Palestin ni adalah tempat tinggal Nabi Isa alaihissalam. Sama juga dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Ditentang tak kisah Nabi Isa ni? Yalah ditentang. Sebab dilahirkan tanpa bapa. Nabi Isa binti Maryam. Waalaikumsalam. Pada yang memberi salam. Okey. Jadi buah zaitun ni merujuk kepada negara Palestin. Dan Palestin itu merujuk kepada Nabi Isa. Dapat Okey, kita kena faham ni dulu. Okey. Selesai bab buah. Pergi kepada bahagian lokasi pula. Yang kedua. Ayat yang kedua iaitu Waturi Sinin. Gunung Sinai. Gunung Sinai ni kalau kita lihat memang jelas-jelas kita faham dekat sini ini adalah tempat Nabi Musa. Tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah, menerima wahyu daripada Allah. Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah. Jadi wilayah ini ataupun tempat ini adalah tempat Nabi Musa lah. Dan Nabi Musa pun kita kenal dengan gelaran Kalamullah. Yang bercakap dengan Allah. Jadi bila lihat kepada ayat ini juga, ayat yang kedua ni tuan-tuan dan puan. Ketika fasa yang berapa tadi? Fasa yang ketiga. Tahun 6 ke 10 kenabian. Waktu ini Islam belum lagi tersebar, betul tak? Islam belum lagi tersebar meluas di kawasan-kawasan yang lain. Jadi, ketika ini orang Arab Mekah tidak mengetahui tempat ini kecuali Bani Israel. Orang Arab Mekah tak tahu pun pasal tempat ni kecuali Bani Israel. Bani Israel. Ya, okey. Jadi ini nak menunjukkan, ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan sebagai satu bukti kepada masyarakat musyrikin Mekah ataupun siapa-siapa yang mendustakan ayat Allah ini, yang mana kalaulah orang Arab tidak mengetahui, bagaimana baginda mengetahui tentang Gunung Sinai ni? Macam mana? Melalui wahyu. Nak menunjukkan apa yang terkandung dalam Al-Quran ini datangnya daripada Allah. Nak menjadikan bukti kepada masyarakat Quraisy ketika itu. Ini Gunung Sinai. Kau tak percaya lagi dengan Al-Quran? Siapa yang mengetahui tentang Gunung Sinai ini? Bani Israel. Waktu tu Bani Israel dah mula rapat dengan baginda ke? Tidak. Jadi macam mana baginda tahu? Melalui Allah. Nampak? Nak menunjukkan bukti. Okey? Itu ayat yang kedua. Dan ayat yang terakhir. Negeri
negeri yang aman. Al-balad al-amin ialah tidak lain tidak bukan adalah Mekah. Mekah lah adalah negeri yang aman. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang membina Kaabah. Kaabah. Okey. Jadi kita melihat kisah Nabi Ibrahim, bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan umatnya juga kan. Dibakar oleh Raja Namrud kan, kisahnya kena meninggalkan Siti Sarah. anak dengan Siti isteri Hajar. kan. Ya betul. Kan kena meninggalkan dekat padang pasir kan. Jadi kita lihat kisah itu bagaimana Mekah itu ditemui, dan jangan lupa adanya satu doa Nabi Ibrahim, ya Allah engkau jadikanlah Mekah ini adalah negeri yang Makmur. makmur dan aman. Jadi Mekah ini juga adalah tempat kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Okey. Jadi barulah kita susun puzzle ni tuan-tuan dan puan. Apa yang tuan-tuan dan puan nampak? Kita dah tahu dah. Kita dah lihat dah satu persatu. Sekarang ni apa yang tuan-tuan dan puan nampak? Kita nak bagi ngantuk. Kita kena buat dua hala. Saya onkan je tau, mic. Betul tak? Boleh je bercakap. Apa yang tuan-tuan dan puan nampak? Rasa-rasa tuan-tuan dan puan nampak apa? Tak apa, komen je. Kebesaran Allah. Besaran Allah. Lagi. Betul. Tadi, ada kaitnya dengan buah. Bila kait dengan buah, kait dengan lokasi. Bila kait dengan lokasi, kait dengan Nabi. Dapat? Tak dapat? Okey, baik. Saya bagi jawapan. Jadi, apa yang kita dapat lihat kat sini, sebenarnya Allah sedang menceritakan Rasul Ulu Azmi. Okey? Rasul Ulu Ulu Azmi. Azmi. Ada berapa? Ada 5. 25. Ada 5, ni 3. Dia ada 5. Ya, betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim Nabi alaihissalam. Nabi Betul. Isa. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, Nabi Daud. Nabi Tak ya? Nuh Nabi Nuh. dan Nabi Isa. Nabi Isa. Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Apa persamaan? Apa persamaan Rasul Ulu Azmi ni? Ya, sebentar. Apa persamaannya? Okey? Lebih diuji daripada rasul-rasul yang lain. Iya. Okey. Mereka ni diuji. Mereka ini melalui pelbagai cubaan dan penderitaan. Okey. Dan setiap satu rasul ini mendapat mukjizat. Okey. Jadi nak menceritakan apa? Jom kita pergi part yang kedua. Jadi lihat ni. Berkata Ibnu Katsir. Berkata sebahagian imam-imam, inilah 3 tempat. Okey. Inilah 3 tempat yang di masing-masing tempat itu Allah telah membangkitkan nabi-nabi utusannya, rasul-rasul yang terkemuka yang mempunyai syariat yang besar. Okey? Dapat? Jom kita tengok satu persatu. Jadi dia berkait dengan ayat yang keempat selepas ni. Okey? Ayat yang bawah ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami tidak menciptakan manusia itu dalam ciptaan yang sebaik-baiknya. Jadi Sebaik-baik manusia. Manusia ini dicipta dengan sebaiknya penciptaan. Sehingga kan manusia inilah yang diangkat menjadi Rasul. Manusia ni lahir-lahir dia dah tahu ke? Tak Maksudnya tahu. Rasul-Rasul Allah ini lahir-lahir mereka ni sudah diberitahu ke mereka ini menjadi Nabi, mereka ini menjadi Rasul? Tidak. Tak tahu. Mereka melalui proses yang sama. Bagaimana mereka melalui proses manusia lah. Jadi manusia itu... Nabi Isa je yang tahu dia daftar jadi Rasul. Okey.
Sekejap tuan-tuan puan. Okey. Kalau ada banyak bunyi bising, mohon offkan mute. Mute sekejap. Jadi manusia ini dicipta dengan sebaik-baik penciptaan sampaikan manusia juga yang diangkat menjadi rasul. Rasul. Okey? Adakah daripada kalangan malaikat yang menjadi rasul? Tidak. Tak ada. Adakah daripada kalangan jin? Tidak. Okey? Lihat, ini part yang pertama. Lepas tu kita lihat part yang kedua, iaitu sumpah ini berturutan. Maksudnya dia ada turutan daripada yang mulia. Kita start dengan siapa tadi? Nabi Nuh. Lepas tu pergi kepada Nabi Isa, pergi kepada Nabi Musa, pergi kepada Nabi Ibrahim, pergi kepada Nabi Muhammad. Menunjukkan yang mulia kepada yang lebih mulia dan yang paling mulia, iaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa cantiknya, maha hebatnya Allah menyusun di dalam surah At-Tin ini. Meletakkan kemuliaan rasul-rasulnya. Dan apabila kita melihat juga, melihat juga kepada ayat ini, nak menunjukkan apa? Keazaman dan kesungguhan para rasul yang terdahulu dalam menyampaikan risalah. Sewaktu surah ini diturunkan, bagaimana keadaan umat Islam ketika itu? Masih lagi kecil. Betul tak? Masih lagi kecil. Jadi, Allah menghadirkan kisah. Allah menghadirkan kisah Rasul yang terdahulu. Nabi Nuhnya, Nabi Isanya, Nabi Musanya, Nabi Ibrahimnya. Menunjukkan sebagai satu cerita dan motivasi buat Rasulullah. Kalau dulu Rasul yang terdahulu pun menghadapi perkara yang sama. Tidakkah engkau, wahai Muhammad, akan menghadapi perkara yang sama? Ya, sama. Bermakna Allah nak menunjukkan, nak mengisyaratkan kepada baginda, inilah jalannya. Inilah perjalanan dakwah ini. Memang akan ada manusia yang menentang, memang akan ada manusia yang mendustakan. Dan ini juga menunjukkan, yang sebenarnya, lihatlah. Ni mesej pula kepada masyarakat Quraisy. Okey? Yang pertama tadi sebagai motivasi, betul tak? Motivasi buat Rasulullah SAW. Yang kedua, nak menunjukkan apa? Daripada dulu, mesej tauhid itu sama. Daripada dulu. Kalaulah, ketika mana Nabi Muhammad SAW berada, kalaulah mereka ini yang menentang mengatakan, apa yang kau bawa ini adalah salah, apa yang kau bawa ini adalah dusta, wahai Muhammad. Tidak. Sedangkan Rasul yang terdahulu pun membawa satu mesej yang sama. Berimanlah kepada Allah. Ini adalah gaya ataupun bagaimana Allah menyampaikan kepada masyarakat Quraisy ketika itu. Tidak lain tidak bukan untuk kita jugalah sebagai manusia. Nak menceritakan daripada Nabi Adam lagi. Daripada Nabi Adam lagi, Allah sudah sampaikan. Allah sudah orang kata meletakkan mesej-mesej tauhid itu melalui semua para rasul dan para nabi. Jadi kenapa lagi nak berdusta? Yang ahli kitab, yang beriman kepada kitab Injil, yang beriman kepada kitab Taurat, yang beriman kepada kitab Zabur, lihat mesej-mesej yang ada di dalam tu. Tidakkah mengajak kepada keimanan kepada Allah? Jadi ini adalah sebagai satu persoalan lah. Satu persoalan dalam surah At-Tin. Okey? Pada awal ni, dia menceritakan kenapa tidak mahu beriman sedangkan sudah disebutkan terdahulu. Daripada rasul yang terdahulu lagi. Daripada nenek moyang lagi. Okey? Jelas yang ini? Inilah sumpah Allah. Baik. Tuan-tuan masih okey? Okey. Cantik. Kalau okey, komen. Okey. Okey. Komen satu. Okey.
Okey, baik. Kita sambung InsyaAllah. Kita masuk kepada ayat yang keempat. Bentuk yang sebaiknya. Okey. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaiknya. Sebaik-baiknya. Dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Surah At-Tin ayat yang keempat. Kita pergi kepada bahagian yang pertama. Laqad khalaqnal insan. Okey, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Kalau kita lihat sini, telah menciptakan manusia. Sesuatu yang telah, benda yang telah berlaku. Okey, benda yang telah berlaku. Dan apabila kita melihat kepada ayat ini, nak membawa erti kata, okey, telah menciptakan, kami telah menciptakan. Adakah manusia yang menciptakan? Tidak. Adakah DNA yang menciptakan manusia? Tidak. Adakah daripada persenyawaan itu yang menjadikan manusia? Tidak. Tetapi Allah nak membalikkan semula, membawa kita pergi kepada asas balik. Allah jualah yang menjadikan manusia. Allah jualah yang menjadikan manusia. Allah jualah yang menciptakan. Yang hitam, yang gelap, yang putih, kan? Yang tinggi, yang kurus, yang berbadan besar, yang ada kaki, yang tak ada kaki. Allah jualah yang menciptakan. Menunjukkan juga betapa rapatnya, dekatnya kita dengan Allah ini. Okey? Menunjukkan betapa rapatnya Allah yang menciptakan terus kita ni. Adakah melalui perantara? Adakah melalui malaikat? Malaikat yang menjadikan manusia? Tidak. Menunjukkan kita ni sebenarnya dekat sangat dengan Allah. Kalau kita lihat ayat yang ke berapa dalam surah, dalam Al-Quran, saya lupa. Kalau ada siapa-siapa yang ingatkan, boleh tuliskan dekat ruangan chat. Sesungguhnya Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Allah itu sangat-sangat dekat dengan kita. Nak menunjukkan rapatnya manusia ini dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Nak menggambarkan apa? Kekuasaan dan kehebatan Allah. Bagaimana proses kejadian manusia itu berlaku dan Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nak menunjukkan maha hebatnya Allah. Tapi, nampak tak tapi? Pada masa yang sama, dalam penciptaan manusia itu, dalam keadaan yang sebaik-baik manusia, Allah juga menjadikan manusia itu dalam keadaan lemah. Dalam keadaan Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Allah menciptakan juga manusia itu dalam keadaan lemah. Apabila kita lemah, kita kena bergantung kepada yang kuat. Siapakah yang kuat? Siapakah yang mempunyai kekuasaan? Siapakah yang mempunyai kehebatan? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat antara sifat yang lemah yang Allah hadirkan dalam perkataan ini adalah insan. Insan ini bermaksud pelupa. Dalam manusia ni lemah. Lepas tu jenis pelupa pula tu. That's why turunnya Al-Quran kepada kita adalah untuk salah satu bentuk untuk sentiasa mengingatkan kita. Ingatlah Allah, ingatlah asal-usul kita, ingatlah apa tujuan kita atas dunia ini, ingatlah apa nanti kita akan hadapi, ingatlah nanti dekat mana kita akan kembali dan sebagainya. Okey, jelas? Sangat simple. Okey, lepas tu barulah masuk kepada ayat
Part yang kedua. Ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Takwim. Berasal daripada kata khoma yang bermaksud berdiri tegak. Berdiri tegak. Berdiri tegak bermaksud bermaksud apa? Takwa. Dia sesuatu yang sempurna lah. Kalau kita bina benda kita bina bangunan. Kalau bangunan tu kita bina, tiba-tiba roboh. Adakah bangunan tu perfect? Adakah bangunan tu sempurna? Tidak. Filin tak betul. Okey? Ada part yang tak betul dalam pembinaan tu. Tetapi manusia tidak. Manusia ini dicipta oleh Allah SWT dalam keadaan yang begitu sempurna. Sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang sempurna. Ada ayat sambung dia, seperti yang dikehendaki. Kenapa ayat ada sambung seperti yang dikehendaki? Sebab Allah jualah yang menjadikan setiap manusia itu bagaimana. Dan setiap daripada kita, manusia ini berbeza. Kita ambil contoh, saya. Hari ini Tuan Puan bersama dengan saya. Okey? Cara penyampaian saya berbeza tak dengan Ustaz Adi? Berbeza. Berbeza. Nampak tak? Manusia itu dicipta dengan perbezaan yang sangat-sangat unik. Setiap manusia itu mempunyai kelebihan, setiap manusia itu mempunyai kelemahan tersendiri. Okey? Jadi, manusia ini dicipta juga untuk cantik luar dalam. Cantik luar dalam. Maksudnya serba-serbi. Serba-serbi sempurna dekat luar, serba-serbi sempurna dekat dalam. Dalam tu, adakah kita boleh lihat? Kita pun tak boleh tengok. Kan? Bagaimana keadaan organ kita, bagaimana keadaan badan kita, bagaimana keadaan sel-sel kita, bagaimana setiap hari kita boleh bernafas dan mendapat oksigen yang secukupnya. Bagaimana? Itulah kejadian manusia yang terbukti sebagai satu kejadian yang sangat kompleks dan seimbang. Kita ada kan doktor-doktor dalam ni. Masya Allah, sangat hebat. Okey? Saya sempatlah belajar bahagian tu. Sekejap. Lepas tu saya tak boleh dah. Kan, dia terlalu kompleks. Nak menceritakan serba-serbi manusia ini semuanya cukup. That's why nak cerita penyakit pun serba-serbi penyakit boleh jadi. Okay? Dan kita ni telah diberikan sesuatu yang lebih lagi daripada makhluk yang lain. Apa dia? Akal. Ya, betul. Akal. Akal, emosi, spiritualnya. Tetapi, in the end, apa dia? Penghujungnya, ramai yang lupa dan tak tunduk kepada wahyu Allah. Sebab manusia ni, penciptaan manusia ni, dia seimbang daripada segi fizikal dan spiritual. Fizikal dan spiritual. Okay? Kita tak mengambil keperluan setiap hari, kita tidak mengambil keperluan fizikal saja. Kita makan saja, kita mandi saja, tidak. Kita memerlukan juga keperluan spiritual. Betul tak? Betul. Kita berdoa. Rohani dan jasmani. Yes, kita solat. Kita merasakan kosong, kita buat apa? Kita baca Quran. Kan? Jadi, bagaimana manusia itu seimbangnya daripada fizikal dan spiritual? Ini diceritakan dalam mana? Dalam surah Asyam. Nanti tengoklah. Kalau kita sempat, kita masuk kepada surah Asyam. Jadi, nak menunjukkan apa? Para Rasul ni, mereka juga manusia. Tadi kan kita sebut kan. Mereka juga manusia, tetapi sifat mereka amat-amat
Berbeza. Ya. Sangat-sangat mulia. Lihatlah kisah baginda. Lihatlah kisah baginda. Nabi Bagaimana Muhammad. baginda sebelum diangkat menjadi rasul. Diangkat. Bagaimana kehidupan baginda sebelum baginda menerima wahyu. Manusia bersifat mulia. Ya. Kalau tuan-tuan perempuan tengok dekat Allahumma salli ala Muhammad. Dekat kedai buku. Ada satu buku. Saya nak beli hari tu. Tak sempat. Manusia juga. Manusia pula. Rasulullah SAW juga seorang manusia. Ada buku tu. Best tajuk buku tu. Tuan-tuan perempuan kalau nak cari, pergi cari buku tu. Nak menunjukkan, baginda juga seorang manusia. Rasul-rasul yang terdahulu juga seorang manusia. Bagaimana mereka melalui perjalanan dakwah ini, juga sebagai seorang manusia. Baginda sedih tak? Sedih. Sedih. Ada tak baginda betul-betul down, baginda hilang motivasi? Ada tak? Ada. Ada. Ada tak baginda struggle untuk menyebarkan dakwah ni? Ada. Jadi baginda juga seorang manusia. Para rasul yang disebutkan pada awal surah ini menunjukkan mereka semua manusia. Tak ada keistimewaan diberikan kepada mereka, mereka kebal. Maksudnya kuat je, tak sedih, tak marah. Tidak. Okay? Jadi tugas mereka adalah untuk menyampaikan risalah. Jadi tugas kita kena buat apa? Perlu menjadikan para rasul, para nabi ini adalah sebagai ikutan kita. Idola. Sebagai ikutan kita. Ikutan kita. Dekat mana lagi kita nak berpandu? Betul tak? Buku tu ada dijual di Shopee. Nanti saya tengok-tengokkan. Okay? Buku yang banyak kat belakang ni pun tak habis baca lagi. Okay? So, menjadi ikutan kita. Inilah yang kita doakan dan tuan-tuan. Doa kat mana? Kat mana yang kita doa? Kita nak ikut jalan seperti jalan para nabi ni. Dekat mana? Surah Al-Fatihah. Ya, betul. Surah Al-Fatihah. 1 bintang untuk Puan Nora. Okay? Dalam surah Al-Fatihah, kita minta pada ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iaitu jalan yang engkau kurniakan nikmat. Jalan yang engkau kurniakan nikmat ni jalan siapa? Jalan para nabi, jalan para anbiya, jalan orang yang soleh, jalan orang yang syahid. Jadi kita minta dengan Allah, ya Allah engkau pandu kami jalan yang betul. Jalan yang betul ni jalan yang macam mana? Jalan yang dilalui oleh para nabi, para rasul. As-Siddiq, As-Syuhada. Ya, betul. Jadi, soalannya dekat sini, kenapa kita diuji, kita kesal? Kenapa kadang-kadang bila kita diuji, kita tertanya-tanya, kenapa aku ya Allah? Sedangkan kita minta, ya Allah engkau pandu aku ikut jalan seperti mana jalan yang Nabi lalui. Tidakkah Nabi diuji? Tidakkah para rasul ini diuji? Uji sama-sama. Ya. Jadi inilah, saat inilah kita reflect balik dengan diri kita. Sebab tu kita panggil dia refleksi. Setiap kali kita belajar, kita faham tentang ayat Al-Quran, kita nak faham satu benda yang kalau kita minta seperti mana jalan yang para Nabi ikut, kenapa hati kita memberontak di saat kita diuji? Kenapa hati kita merasakan macam, ya Allah kenapa aku? Kenapa aku buat semua benda tapi tak berlaku? Maksudnya, tak ada pun benda baik datang dalam kehidupan. Aku solat ya Allah, aku doa ya Allah, aku baca Quran. Tapi kenapa tak ada benda senang pun berlaku dalam hidup? Dia bukan setiap masa lah tuan-tuan. Kadang-kadang hati kita ni, betul tak? Kadang-kadang jiwa kita ni, membolak-balik. Kadang-kadang kita, betul apa yang Puan Nani tuliskan. Kadang-kadang kita rasa kurang redha dengan apa yang kita lalui. Jadi ini adalah salah satu bentuk refleksi kepada kita. Allah sudah menjadikan kita manusia sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik penciptaan. Di saat ini, sebagaimana yang
Allah menjadikan para rasul, para nabi. Ya betul, mereka mempunyai mujizat. Ya betul, mereka mempunyai sesuatu yang lain. Sekejap Mereka mempunyai kelebihan dan sebagainya. Lupalah orang jaja. Ha. Okey? Dekat mana tadi saya? Jadi, kita ni sebagai manusia ni, kita mampu untuk mencapai potensi yang lebih lagi. Okey? Lebih lagi. Adakah apa yang kita sudah lakukan ini menyamai para nabi? Mungkin tak sampailah ke tahap itu. Lihat kisah Nabi Nuh. Bagaimana terus-menerus berdakwah. Kan? Terus-menerus berdakwah. 950 tahun. Menyebarkan ajaran yang sama. Kan? Yang kita ajar orang macam, dia ni tak nak ikut pula. Kita ajak pergi kelas Quran dah. Tak payahlah. Kita pun dah mula untuk berputus asa. Adakah kita mengikut seperti mana yang Nabi-Nabi ini sudah lakukan? Izin ngaji, tak ada orang pun nak ikut izin ngaji. Tak payahlah buat dah. Dah lah, buang Yalah. duit je. Macam tu. Contoh, kan? Putus asa. Adakah putus asa itu, adakah Nabi-Nabi terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu putus asa juga? Tak Tidak. ada. Jadi itulah menjadi sumber kekuatan kita. Sebab dakwah ni bukan kerja siapa? Bukan kerja Ustaz Adi je. Kan? Bukan kerja para ustaz. Bukan kerja badan dakwah je. Bukan kerja Jaib ke, Jakim ke. Bukan. Tapi adalah Kita manusia. kita semua. Itu. Kita ingat balik 4 perkara dalam surah Al-As. Kalau siapa yang terlepas hari itu, lihat balik 4 perkara yang kita mesti lakukan. Beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Tugas siapa? Tugas kita sebagai seorang manusia. Okey? Lama pula part sini kan. Barulah kita pergi kepada part yang seterusnya. Tenang abang masih okey? Okey. Komen 1. Kita ada Okey. berapa orang ni? 92 orang. Saya nak 92 satu. Alhamdulillah. Okey. Barulah rancak sikit komen. Okey? Tadi fokus. Okey. InsyaAllah. Kita masuk kepada ayat yang 5 ke 6. Saya gabungkan. Thumma radadna wa asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Okey. Kemudian itu. Lihat ayat yang sebelum Allah menjadikan manusia itu sebaik-baik penciptaan, betul tak? Kemudian itu kami jatuhkan dia serendah-rendah yang serendahnya. Nampak tak? Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Asfala safilin. Sebut je tu tiba-tiba kamera saya terpadam. Okey. Serendah-rendahnya. Kenapa Allah menjatuhkan manusia itu serendah-rendahnya? Nak menunjukkan apa? Sekejap, siapa tu? Saya mute sekejap. Okey. Nak menunjukkan apa? Tadi Allah sebutkan manusia itu sebaik-baik penciptaan, kan? Kenapa Allah dah jadikan manusia itu sebaik-baik penciptaan? Allah jatuhkan dia pula serendah-rendahnya. Kita dah buat benda baik-baik, kan? Kita dah buat benda tu cantik-cantik. Tiba-tiba kita ambil apa benda yang kita boleh buat. Kita buat kek. Antik ni kita hias. Tiba bukan untuk makan. Kita musnahkan kek tu. Logik tak? Tak logik. Ini daripada pandangan kita kek tadi. Tetapi daripada ayat surah At-Tin ini nak menunjukkan apa? Allah dah jadikan manusia ini sebaik-baik penciptaan dah. Dah elok dah, molek dah, cantik dah. Tetapi nak menunjukkan bukan kesalahan Allah yang menciptakan.
Highlight pada ni. Bukan kesalahan Allah yang menciptakan. Tetapi siapa? Tetapi pilihan manusia. Allah dah menciptakan benda terbaik dah. Allah dah menciptakan benda terbaik. Kan? Tetapi manusia itu yang memilih untuk dia menjatuhkan diri dia serendah-rendahnya. Menjatuhkan darjatnya serendah-rendahnya. Jadi, apabila manusia, okey, kita bagi satu-satu barang. Contoh ni contoh yang mudah untuk kita faham sebagai analogi. Saya bagi tuan-tuan rumpan hadiah. Izin Haji bagi tuan-tuan rumpan hadiah. Okey? Hadiah tu sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Okey. Lepas tu, tuan-tuan rumpan tak hargai hadiah tu. Letak merata-rata. Tengok-tengok saya datang rumah dengan Ustaz Adi, tengok hasil hadiah ni dekat tong sampah. Bukan ini izin Haji bagi ke? Jadi apa perasaan saya dengan Ustaz Adi? Rasa macam, ini hadiah ni. Rasa macam nak bagi lagi tak hadiah? Tak. Kita merasa tak dihargai. Betul tak? Okey. Lihat pula daripada ayat ini. Allah sudah menjadikan manusia ini sebaik-baiknya. Everything cukup. Tangan, kaki, jantung, paru-paru, buah pinggang, mata, fikiran, akal. Boleh berfikir, boleh melihat, boleh mendengar, boleh merasa. Kan? Tiba-tiba, gunakan apa yang Allah bagi ni, badan ni, okay? Nikmat apa yang Allah bagi ni, buat apa? Buat maksiat. Buat apa? Buat kejahatan. Jadi Allah akan ambil dan Ambil balik. jatuhkan serendah-rendah-rendahnya darjat manusia. Serendah-rendah darjat kita. Sebab kita tidak pernah menghargai satu apa pun yang Allah berikan. Dia macam, orang lain yang bagi. Selalu kita dengar apa? Susu punya, apa? Lembu punya susu, sapi dapat nama. Kan? Kita dapat ni daripada Allah. Tetapi apa yang kita buat? Kita menyanjung manusia. Apa yang kita buat? Kita meninggi-ninggikan makhluk-makhluk yang lain. Apa yang masyarakat Quraisy buat? Menyembah berhala. Menyembah Lata dan Uzza. Ya. Menyembah segala berhala-berhala. Berhala-berhala dekat Mekah tu banyak. Okey? Terlampau banyak. Berhala-berhala dekat Mekah itu adalah simbolik kepada kabilah-kabilah yang ada di Mekah dan di sekeliling-liling Mekah. Banyak, Daripada banyak. Jordannya, daripada Syamnya, Banyak. bawa berhala Bahala. masing-masing. Ya? Kaya lah. Kalau banyak bahala tu kaya lah. Masyarakat Arab Quraisy kan kaya. Okey? Uish, berat ni. Saya baca komen. Contoh macam Red kek nanas. sekurang ke. Dia salahkan takdir dia jangan jadi macam tu. Padahal dia ada pilihan untuk elak maksiat. Macam tu ke. Lebih kurang analoginya. Kan? Analoginya. Kenapa manusia berlaku curang? Kita berjawab rasa curang lah pula. Kenapa? Sebab dia merasai benda yang ada dekat luar lebih baik daripada apa yang dia ada. Tak Nampak tak? hargai. Yes. Sama tak konsep dia? Sama konsep dia. Dia memandang benda yang luar daripada benda yang dia ada. Okey? Jadi, lihat baik-baik. Apakah yang dimaksudkan dengan serendah-rendahnya? Ada beberapa pendapat. Okey? Ada beberapa pendapat oleh para ulama. Pendapat yang pertama yang menunjukkan apabila manusia sudah tua, dia tidak boleh buat seperti. Saya tertinggal perkataan seperti. Apabila manusia sudah tua, dia sudah tidak boleh buat seperti sewaktu dia muda. Betul tak? Ibadah pun dah tak larat. Buat kerja pun dah tak larat. Betul tak? Betul.
Kerja pun dah tak larat. Dah tak Duk boleh atas nak buat kursi apa roda. sangat. Mata pun dah tak berapa nampak sangat. Betul tak? Mata rabun. Ya. Dengan Mata Ustaz, gabung. ada satu statement tau daripada Ustaz, akak lupa. Dia kata, dia ditanya, kenapa saf-saf di masjid dipenuhi oleh orang-orang tua? Jadi jawapan dia adalah kerana waktu kita muda kita sibuk dengan kehidupan kita. Jadi bila kita dah tua, kita dah tak larat, kita dah tak kerja, kita dah sibuk dengan makan ubat, masa itulah yang kita dengan keadaan bertongkat baru kita pergi ke masjid, pergi mendengar ceramah-ceramah agama. Masa tu kita dah asyik makan ubat, mata dah mengantuk nak dengar ceramah, tapi itulah masa kita. Sebab itu saf-saf di masjid kebanyakan dipenuhi oleh orang-orang yang dah tua. Betul. Hmm. Kan? Di saat kita dah rasa dah hujung dah. Masa kita dah singkat dah. Betul tak? Hmm. Saya Waktu tu tertarik lah. dengan kata-kata tu. Waktu tu lah kita merasakan macam dia dah Kita dah end makin of the dengar. life. Makin dengar bunyi TikTok tu. Dah nak bagi tahu masa dah nak habis ni. Waktu tu lah kita mula untuk ada Berubah. masa untuk Allah. Beribadat. Tetapi menurut tafsir Ibnu Jarir, beriman dan beramal soleh di waktu badan masih muda dan Masih sihat. Hmm. Ini adalah sebahagian daripada pendapat para ulama. Bermaksud apa? Tadi kita lihat asfala safilin itu bermaksud kenapa tadi kita kata kenapa badan yang dah ada ni, penciptaan Allah dah cipta manusia ni sebaik mungkin dah, kenapa tak gunakan badan ni untuk beribadat kepada Allah? Itu persoalan yang pertama tadi, kan? Kerangka yang pertama. Tapi merujuk pula kepada bahagian yang kedua ni. Nak menunjukkan juga kenapa badan dah tua, badan dah hujung-hujung, baru kita buat amal ibadat tu. Jadi daripada tafsir Ibnu Jarir ni berkata beriman dan beramal ini adalah ketika mana badan masih muda dan Sehat. jadi nak mengatakan apa? Sementara kita ada upaya, sementara kita ada kekuatan, Ada kudrat. lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya tak jumpa dia punya bahasa Arab dia. Okay? Tetapi doa dia berbunyi begini, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bakhil dan pemalas, daripada tua dan kenyanyukan, daripada siksa kubur dan fitnah dajjal, daripada fitnah dunia dan kematian. Hadis riwayat Bukhari daripada Anas bin Malik. Nak menceritakan tugas kita sementara ada upaya dan sementara ada kekuatan, beribadahlah kepada Allah. Okey. Tetapi ini membawa erti kata juga daripada Ibnu Abbas dalam kitab tafsir dia, asal sahaja dia taat kepada Allah di masa-masa mudanya. Ni potong sikit. Masa-masa mudanya, meskipun dia telah tua sehingga akalnya mulai tidak jalan lagi, namun dia masih tetap dituliskan amal solehnya sebagaimana waktu mudanya itu juga, dan tidaklah dia akan dianggap berdosa lagi atas perbuatannya di waktu akalnya tak ada lagi, sebab dia adalah beriman, dia adalah taat kepada Allah di masa muda. Sebab itu antara golongan yang dinaung oleh arasy Allah adalah golongan muda. Bonda selalu sebutkan kepada saya, golongan muda yang hatinya dekat dengan masjid. Okay? Jadi sebab apa? Macam mana Encik Irfan kalau orang muda, waktu muda dia memang tak taat pada Allah, dia memang alpa pada Allah, tapi lepas tu bila dah macam dia dah mula nak hilang ingatan, baru dia nak mula mendekatkan diri dia kepada Allah, macam mana pula? Sebab kalau macam ikut daripada hadis ni, dia kalau daripada muda dia taat pada Allah sampai ketua pun dia masih lagi dituliskan amal soleh dia kan. Jadi kalau kedudukannya sebaliknya macam mana pula? Okey. Ini luar lah. dia
kita lebih lagi daripada bidang yang kita boleh menjawab. Sebab apa-apa pun dia balik kepada konsep asas. Orang kata memanglah kehidupan kita ni kan, kehidupan ni sebagai satu perjalanan. Kita tak tahu di saat mana kita beriman, di saat mana kita tidak beriman. Okey. Orang kata macam dah umur-umur senja baru nak berbalik kepada Allah. Dah umur-umur senja baru nak beriman dan sebagainya. Benda dah lepas jangan dikenang. Okey. Benda dah lepas jangan dikenang. Sebab Allah itu Maha mengampuni, Allah itu Maha pengampun. Allah itu Maha kuasa. Kan? Kita lihat selalu tak kadang-kadang lalu dekat Facebook. Pernah tak orang nampak yang perjalanan yang ada orang jalan dekat atas, lepas tu dia turun ke bawah, lepas tu ada orang jalan kat bawah, dia naik ke atas. Maksudnya orang kat atas tu adalah orang yang beriman. Tapi penghujungnya dia akhir dekat jalan maksiat, dia turun ke bawah. Ada orang yang jalan dia penuh dengan maksiat, tapi di hujungnya dia naik ke atas menjadi orang yang beriman. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan kita ni. Tetapi selagi mana kita ada ruang, selagi mana kita ada peluang untuk bertaubat kepada Allah, itulah yang sebaiknya. Sebab kalau ikut hadis ini, kalau ikut maaf, dia bukan hadis. Kalau ikut daripada penulisan Ibnu Abbas. Kalau ikut, jangan marah saya. Okay. Kalau ikut daripada penulisan Ibnu Abbas dalam kitab tafsir ni, nak menceritakan ayat ini, ayat yang serendah-rendah ni, nak membawa erti kata manusia, gunalah masa muda. Gunakan masa muda. Sebab nanti kalaulah sampai satu tahap kita ni dah nyanyuk, kita ni dah tak ingat apa pun, apa boleh kita buat waktu tu? Kalau kita tengok kan orang yang ada Alzheimer, orang yang dah tak boleh bangun daripada katil dah, apa dia boleh buat waktu tu? Dah tak banyak benda dah. Tetapi nak menceritakan, kalaulah pada waktu itu, pada waktu mudanya dia telah berbuat baik, beriman, di saat dia dah tak mampu lagi, akalnya dah tak ada, keupayaan dia tak ada, tetapi dia masih lagi diterima pahalanya. Sebab kan kita ada amal-amal jariah yang sentiasa pahala itu tidak putus-putus. Ada selepas ni ayat. Kan? Ni ada yang tulis. Hadis tersebut mungkin maksudnya contoh daripada muda orang tersebut jenis solat sunat sebelum dan selepas solat dan dilakukan secara konsisten. Tiba-tiba dia sakit tetapi dia masih lagi mendapat pahala. Ya. Bermaksud apa yang kita buat ni sampailah satu tahap nanti kita dah tak boleh buat. Kita dah memang betul-betul tak mampu. Tetapi Allah masih menerima amal-amal kita yang terdahulu. Okey? Dan kita pergi pada part yang seterusnya. Lama kat sini kan. Dan As-Falasafini ini juga nak menunjukkan pendapat ulama, nak menceritakan kita ni mempunyai satu tempoh masa yang lama. Allah berikan kita peluang untuk kita bertaubat. Ada jarak. Ada tak jarak waktu tu? Ada. Setiap hari kita hidup, setiap hari itulah ada peluang untuk kita bertaubat. Nak kata sebelum kita menempuh kematian tu, nak kata sebelum kita melalui segala alam-alam yang di luar imajinasi kita ni, ada tak bahagian-bahagian yang Allah beri peluang kita untuk bertaubat? Ada. Ada tak orang buat jahat, orang buat maksiat, tiba-tiba dia dihukum waktu tu juga? Tak ada. Kan? Nak menceritakan Allah berikan peluang. Okey? Dalam ayat ni juga menceritakan kecuali, kan? Kecuali, kita tengok balik. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Ini ada saya sebutkan dalam surah Al-Asr itu. Apabila kita sebutkan kecuali, bermaksud apa? Siapa ingat lagi? Siapa yang join Al-Asr? Kita recap sikit. Kan saya jadi macam Ustaz Adi semalam. Petik nama kan. Ingat, kalau saya sebut, kalau kita lihat pada ayat kecuali bermaksud
Masa dah tamat. Minoriti. Okey. Saya cuba balik. Saya cuba hadirkan contoh sebagaimana saya hadirkan contoh sebelum ni. Contoh ada 5 orang student, 5 orang pelajar dalam kelas. Ada Ali, Ahmad, Abu, Fatimah, Aisyah. Okey, contoh. Tiba-tiba saya kata, okey, semua boleh keluar kecuali Fatimah, Ahmad, Abu, Aisyah. Betul tak ayat saya? Semua boleh keluar kecuali Fatimah, Abu, Ahmad, Aisyah. Boleh tak cikgu cakap macam tu? Boleh, tapi lagi senang kita sebut yang minoriti yang kena Yes. tinggal tu. Ya, betul. Kan? Bila kita sebutkan perkataan kecuali, dia bermaksud, kecuali tu sikit je. Kecuali tu minoriti. Jadi apabila Allah sebutkan perkataan kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, jelas dah dekat sini untuk kita faham orang yang beriman dan beramal soleh sangatlah sedikit. Yes. Sangatlah sedikit. Sedikit. Jadi kita nak jadi tak golongan minoriti ni? Tak mau. Minoriti yang ini? Saya pula tak mahu. Minoriti yang beriman dan beramal soleh ni. Yang beriman. Okey. Jangan confuse. Ayat tu mengelirukan sikit. Sudah confuse. Kecuali orang yang beriman. Sebab Allah sebutkan tadi, lihat ayat ni. Kemudian itu kami jatuhkan dia dengan serendah-rendah dan serendahnya kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Bermaksud apa? Kecuali ni orang yang golongan yang minoriti. Jadi kita nak tak jadi golongan yang minoriti ni? Nak. Okey? Nak. Jadi apabila sebut je beriman dan beramal soleh ni, ini pun kita dah cerita dah. Saya tak adalah cerita banyak. Kita dah cerita dalam surah Al-Asr itu. Beriman, kena ingat apa? Rukun iman. Beramal soleh, ingat apa? Rukun Islam. Dah, tu. Senang tak? Jadi kita nak kena perbaiki daripada mana nak kena perbaiki dulu? Dalam keluar? Dalam Dulu. dalaman. Daripada dalam keluar. Perbetulkan niat kita. Jadi apa yang nak pandu kita ni untuk kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh ni? Apa dia? Ilmu. Dan doa. Kalau Allah tak izin, sama juga. Jadi kita doa, ya Allah kau pandu aku. Kau pandu aku jalan yang betul. Kau pandu aku ke jalan yang benar. Kan? Betul Puan Kartini, Quran. Quran saja ke? Tidak. Kenalah memahami ilmu Al-Quran tersebut. Semalam kita dah memahami ilmu cara bacaan. Hari ini kita memahami apa? Ilmu isi Al-Quran. Okay? Dan bagi mereka, pahala yang tidak putus-putus. Inilah yang kita ceritakan tadi. Apabila seseorang itu melakukan amal, walaupun ke hari tua dia yang waktu nanti akalnya dah tak berfungsi dan sebagainya, badannya dah tak mahu berfungsi dan sebagainya, pahala itu tidak putus-putus. Kita lihat, ada orang yang amal dia sedikit je. Tetapi kenapa Rasulullah menyebut seseorang yang amal yang sedikit tu boleh masuk syurga? Sebab pahalanya berterusan. Kalau kita tengok cerita Uwais Al-Qarni, apa dia buat? Dia pergi berperang tak? Tak. Dia bantu tak? Dia mendemakan segala hartanya tak? Tak. Apa dia buat? Dia jaga mak dia. Taat kepada ibunya. Tetapi ketika kematiannya, para malaikat turun ni. Para malaikat turun. Menyelesaikan pengebumian. Orang kampung tengok, kenapa ni ramai-ramai? Sedangkan dekat dalam kampung tu pun Uwais Al-Qarni di pulau. Dia kan? miskin. Sebab dia miskin. Nampak tak? Amal yang sedikit tapi pahala. Pahala tu berterusan. Jadi sama juga yang kita sebutkan. Pahala amal jariah kan. Benda yang kita akan tinggalkan lagi. Antara salah satunya ilmu yang kita ajar orang dan sebagainya. Kita sedekah, kita wakaf. Kan? Pahala tu berterusan walaupun kita dah meninggal. ya, betul. Okey?
Jom kita lajukan sikit. Kompat dah. Ke nak habis dah? Kompat dah. Oh, habis dah. Tinggal satu page lagi. Ayat yang terakhir. Ni sangat-sangat mudah untuk kita faham. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Jika demikian kekuasaanku. Jika demikian kekuasaanku ni merujuk kepada apa? Allah. Merujuk kepada Allah. Ya, betul. Merujuk kepada ayat yang sebelum ni. Allah menciptakan manusia. Allah boleh menjatuhkan manusia itu serendah-rendahnya. Jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta? Engkau seorang pendusta ni bermaksud apa? Ini adalah baginda. Ini merujuk kepada baginda tau. Allah menghadirkan semula perkataan tu, perkataan yang Quraisy tu sudah katakan. Engkau wahai Muhammad adalah pendusta, engkau berkata tidak benar. Jadi Allah sampaikan balik kepada baginda. Kalaulah jika demikian kekuasaanku. Jika inilah kekuasaan Allah untuk mencipta manusia sebaik-baik penciptaan. Okey? Apa yang menjadikan engkau ini adalah seorang pendusta? Ayat ini kepada baginda. Berkata tidak benar. Mengenai hari pembalasan, sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku Kekuasaannya. mengadakan hari pembalasan itu. Nampak tak? Merujuk kepada hari pembalasan. Bukan pembalasan potong ni. Sambungan dia, bukan ke Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim. Okey. Lihat. Cik Fan, kenapa engkau tu merujuk kepada Rasulullah bukan merujuk kepada manusia-manusia lain? Sebab manusia yang mendustai segala kebenaran kan? Bukan Rasulullah. Okey. Sekejap, saya cari cara yang mudah. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sekejap Saya cuba untuk explain dengan cara yang mudah Bunda tolong jawab boleh tak, Cik Fan? Boleh. Bunda boleh hadirkan dengan cara yang paling mudah. InsyaAllah. Okay. Pemahaman bunda lah. Jadi kalau kita belajar dekat bahasa Arab, baru kita nampak macam mana, kenapa jadi pergi dekat manusia. Padahal tadi ayat ni turunnya kan kepada Rasulullah. Jadi Allah buat perintah itu atau sarahan atau katakan penjelasan kepada kita manusia ni berjenjang. Allah hantar dulu dekat Nabi Muhammad SAW. Itu pun melalui Jibril. Jadi daripada Allah turun kepada Jibril, daripada Jibril baru Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kedudukannya jauh lebih tinggi daripada kita. Kedudukan malaikat lagi tinggi lagi. Kedudukan Nabi Muhammad lagi tinggi, berjenjang macam tu. Allah paling tinggi, lalu kepada Jibril, Jibril hantar dekat Nabi Muhammad. Tuntut pelan-pelan, dia baca satu persatu bacakan. Maknanya nanti itulah Nabi Muhammad yang nak sampaikan kepada kita manusia ini. Itulah Nabi Muhammad punya suatu sifat yang namanya tabligh, menyampaikan. Jadi menyampaikan. Jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, engkau hanya sampaikan sahaja. Engkau tak buat mereka mendapat hidayah atau petunjuk. Kau sampaikan sahaja, hidayah itu daripadaku. Itulah. Jadi akhirnya sasaran Allah itu adalah kita, manusia. Tapi Allah tak hantar langsung kepada kita, karena kita terbatas pemahaman kita. Jadi Allah ada strukturnya, tersusun dengan sangat cantik, sangat indah. Daripada Allah kepada Jibril, Jibril kepada utusannya, pada para rasul, kemudian turun kepada manusia pada zamannya. Nah, pada zamannya setiap rasul itu punya umat pada zamannya. Macam itu terus kepada kita sampai bukan lagi direct daripada Rasulullah, tapi daripada para sahabat, turun kepada tabi'in kepada ulama terus sampai sekarang daripada
guru kita. Dalam hal ini sekarang hari ini kita dengar daripada lidah atau lisannya Cik Irfan. Begitulah. Nanti insya Allah bagian kita lagi kepada anak cucu kita, ahli keluarga. Begitu terus sampai akhir zaman. Insya Allah itulah pemahaman Bunda. Macam Terima kasih, surah tersebut masuk ayat itu macam satu ayat peringatan, Ustaz. Mungkin ayat peringatan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahualam. Okey, baik. Dapat Dapat. Saya cuba terangkan dengan lebih jelas lagi. Dia macam ni. Saya bagikan analogi. Okey. Dia seolah-olah ayat dalam bentuk pelian ataupun kritikan. Okey. Allah menghadirkan kritikan-kritikan. Okey, Allah menghadirkan kritikan-kritikan dalam bentuk ayat Al-Quran ni kepada Quraisy. Kan? Dia macam kalau benda ni macam ni, siapa contoh okey, kalaulah Ustaz Hadi tu dia macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tuan-tuan dah masuk kelas Ustaz Hadi. Okey. Kalau Ustaz Hadi, kalau macam tu Ustaz Hadi ajar, siapa yang kata Ustaz Hadi ni ajar tak betul? Macam tu. Faham tak? Faham. Dia seolah-olah yang mengatakan macam, jika ini adalah kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta? Berkata tidak benar mengenai hari pembalasan. Sebab nak mengatakan, dalam ayat Al-Quran ni nak mengatakan, ni Quraisy yang, bangsa Quraisy ni yang mengatakan baginda ni pendusta, kan? Yang mengatakan baginda ni menipu dan sebagainya. Ini kan kekuasaan Allah. Ini kan kekuasaan Allah. Jadi ayat tu berbentuk pelian balik. Siapa yang mengatakan baginda pendusta tadi? Macam tu. Siapa yang cakap Ustaz Adi tipu tadi? Siapa yang cakap Ustaz Adi ajar tak betul tadi? Dia macam tu. Jelas tak? Lebih jelas tak? Saya adakan dialog. Ayat sindiran lah tu. Satu analogi untuk dirungkaikan. Ya. Sebab saya tak ingat surah mana. Saya rasa alumni Easy Ngaji, siapa yang suka Easy Ngaji ni, saya tak ingat surah yang mana sebab kita dah rungkaikan banyak surah kan. Ada satu ayat yang Allah mengatakan kepada ahli neraka, berbentuk lebih kurang ayat sindiran juga. Sesudah ahli neraka ni masuk ke dalam neraka, okay, Allah mengatakan sedemikian. Adakah ini neraka yang engkau katakan tipu dulu? Adakah ini sihir juga? Oh, ada ayat. Allah hadirkan semula ayat tersebut. Dulu Surah dekat. Ya. Siapa yang? Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Okey. Dia macam dulu dekat dunia kau cakap neraka ni tipu. Kau cakap neraka ni tak betul. Kau cakap tak ada pun kebangkitan semula hari akhirat. Ni yang kau duduk dalam neraka ni apa? Macam tu. Ni ayat analogi tuan-tuan. Nak bagi mudah faham. Macam sarkastik lah. Ya. Okey. Dia berbentuk sindiran. Jadi siapa yang mendustakan apa yang baginda sampaikan ni? Sesudah terang-terang dah yang dalil-dalil ini yang nak membuktikan kuasaan Allah itu betul, benar. Yang Allah itu akan hadirkan hari pembalasan. So siapa yang mengatakan macam ni? Dia macam tu. Okey? Begitu. Terima kasih Cik Irfan, terima kasih Bonda. Okey, terima kasih juga. Tadi siapa? Ada tuan tadi. Okey. Tak tahu. Saya pun tak nampak nama tadi. Okey. So baginda sallallahu alaihi wasallam membawa satu ajaran yang betul. Okey. Al-Quran benda yang betul, perkara yang betul, tetapi manusia ini masih lagi mendustakan walaupun dah sedar kebenaran agama Islam itu betul. Dalam surah Al-Bayyinah, nanti kita akan masuk dalam surah Al-Bayyinah, Allah menunjukkan yang ahli kitab ni siapa? Yang beriman kepada kitab Taurat, yang beriman kepada kitab Injil. Walaupun mereka ini sudah memegang memegang apa yang sudah disampaikan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, tetapi mereka tetap juga menolak apa? Menolak Al-Quran. Ada dalam tu. Ya, menolak Al-Quran, sedangkan sudah disebut di dalam sudah disebut dalam kitab Taurat, sudah disebut dalam kitab Injil tentang keimanan kepada Allah, tentang akan hadirnya Rasul yang terakhir. Tetapi manusia tetap lagi menolak.
walaupun sedar yang kebenaran Islam itu ada. Okey? Dan ayat yang terakhirnya, Allah jualah yang maha bijaksana dan maha adil dalam membuat keputusan. Sebab Allah adalah sebaik-baik hakim. Allah adalah sebaik-baik hakim. Undang-undang manusia ni lemah. Kalau kita tengok kan, ada kes-kes yang tak settle lagi. Kan? Kita tak tahu. Ada yang sampai melibatkan kematian dan sebagainya. Tapi tak settle lagi. Sebab apa? Sebab undang-undang manusia ni lemah. Okay? Kadang-kadang ada yang melibatkan emosi. Kadang-kadang ada yang melibatkan perkara yang tidak tiba-tiba hilang. Bukti tiba-tiba hilang dan sebagainya. Jadi Allah adalah sebaik-baik hakim. Kalau tak nak menghargai apa yang sudah Allah berikan, kalau tak nak menghargai tubuh badan ni, nilai manusia yang sudah diberikan ni, apa salahnya kalau Allah masukkan ke dalam neraka? Dia seolah-olah macam tu. Okey? Apa salahnya Allah masukkan ke dalam neraka? Dia macam kita cakap kat anak dia, behave, buat betul-betul, dapat result yang baik, kan? Belajar betul-betul, dapat result yang baik. Nanti adalah hadiah dia. Kan? Tiba-tiba anak kita buat tak betul. Kan? Main-main, belajar pun tak belajar, dapat result teruk. Apa salahnya kalau kita tak bagi hadiah tu? Betul tak? Jadi apa salahnya kalau Allah memasukkan ke dalam neraka? Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Waqi'ah, kalau tak salah saya, Allah menunjukkan yang ahli neraka ni, Allah menyatakan ciri-ciri mereka. Sebab apa? Sebab Allah nak menunjukkan balik, ini yang sebenarnya kau buat yang menyebabkan kau masuk neraka. Tetapi ahli-ahli syurga ni, Allah tak menceritakan pun apa yang mereka buat. Allah tak menceritakan pun apa amalan-amalan mereka yang memasukkan mereka ke dalam syurga. Melainkan Allah menceritakan mereka ini adalah orang yang taat dan beriman. That's it. Sebab apa? Sebab ahli neraka ni lagi, dia orang akan bangkitkan semula. Dia orang akan menceritakan semula. Kenapa aku masuk neraka? Macam tu. Dia orang akan ungkitkan kembali. Okay. Last. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Tirmizi daripada Abu Hurairah, Nabi mengajarkan bila imam sampai kepada penutup ayat solat ini pada solat jahar, kita makmum sunat untuk membaca. Ini pun saya tak jumpa dia punya apa tu? Dalam kalimah Arab kan? Kalimah. Itu benar itu, dan aku sendiri akan atas yang demikian itu turut menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan hebatnya penciptaan Allah, menyaksikan hari pembalasan nanti. Itu dia. Tuan-tuan, surah At-Tin. Satu soalan. Satu soalan je. Okey, kita dah habis yang penghujung. Yang ni nanti saya ceritakan kena buat apa. Satu soalan je saya tanya. Adakah kita akan fikirkan surah ini masih lagi, adakah kita masih memikirkan surah ini hanya menceritakan tentang buah tin? Bukan. Tidak. Dia jauh lagi. Saya dulu Jauh fikir macam, perjalanan. surah ni pasal buah tin. Kehebatan buah tin, kelebihan buah tin. Tidak. Tetapi menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang manusia. Menceritakan tentang manusia. Dan kebesaran Allah. Ya, betul. Manusia ini adalah sebaik-baik penciptaan. Penciptaan. Kejadian. Sebaik-baik kejadian. Okey, dapat? Tuan-tuan? Dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Irfan dan semua yang ada dekat sini, akak nak minta satu pendapat lah pada semua orang. Bagaimana cara terbaik kalau untuk kita tarik semula seorang Islam yang dah meninggalkan Islam, tapi dia bukan tak percaya kepada kewujudan Allah. Dia percaya yang Tuhan tu wujud. Tapi dia dah tak mengikut kepada semua kewajipan-kewajipan yang dituntut, dan dia lebih berpegang kepada, kalau kita cakap pasal syurga neraka kan, dia akan berpegang kepada when we do good things, then we will be in the heaven. Okay, kalau itu adalah fahaman dia. Kalau kita
tak beribadat pun tapi hati kita baik, kita selalu bersedekah, kita buat amalan yang baik, kita tetap akan menjadi ahli syurga. Dan lepas tu bila kita mention tentang Bible yang sekarang telah diubah isi kandungannya tu, dia macam tak boleh terima. Dia still mengatakan yang apa yang terdapat dalam Bible tu adalah kenyataan daripada Allah juga. So macam mana cara terbaik untuk kita nasihatkan dia? Okey. Berat ni. Memang berat Berat, sebab berat. akak hadapi masalah tu. Okey, sejujurnya saya boleh katakan saya tak ada jawapan untuk perkara ni. No Sebab comment. ini bukan bidang saya. Saya bukan bahagian dakwah untuk orang kata iyalah sebagai contoh untuk membawa orang daripada yang murtad kembali kepada Islam kan. Sebab seni dakwah ini pelbagai. Seni Yes. dakwah ini pelbagai, terlalu banyak kan. Manusia ini kenapa, tetapi kita boleh faham kepada satu konsep. Kenapa manusia ini tidak beriman? Kenapa manusia ini mendustakan ayat Allah? Sebab mereka tidak melihat kebenaran ayat-ayat Allah ini. Okey. Itu Yes. satu jawapan betul. Betul. Cik Fan, Bonda nak apa nama? Nak fahamkan sikit apa yang Puan tadi cakap. Boleh tak? Begini. Okey. Mungkin Bonda salah faham dari faktor bahasa. Jadi ada seseorang dia tu dah berpaling daripada Islam. Tapi dia percaya Allah tu wujud. Tapi dia keyakinannya bila kita buat benda baik, kita baik sama orang, kita banyak buat kerja amal soleh, dah bagi sedekah dan sebagainya, tentulah kita boleh juga duduk dekat surga nanti. Tak payahlah sangat yang macam kena mengakui begini begitu yang macam kita buat orang beriman lah. Dia dah keluar sebetulnya tapi dia yakin juga bahawa dia itu berhak juga atas surga itu atas perilaku baiknya, akhlak baiknya. Betulkah macam tu tadi yang Puan tu cakap, Cik Fan? Betul sangat. Betul benar. Terus yang ditanyakan oleh Puan, kenapa boleh dia berfaham macam tu? Macam mana nak meyakinkan dia? Sebetulnya dia tak boleh. Macam mana nak meyakinkan dia balik semula tentang, sebab dia sebelum ni adalah seorang yang taat sebenarnya kepada Allah, tapi disebabkan persekitaran kehidupan dia yang dah berpuluh tahun di negara asing, dia tu berubah. Dia arak pun dia dah minum, even khinzir pun dia dah makan, sebab bagi dia tak ada masalah tentang benda-benda tu semua. Life dia memang totally dah berubah lah. Faham. Sekarang Bonda dah faham. Kalau begitu Bonda nak cuba merungkai. Seperti kata Cik Irfan, sebetulnya ini bidangnya sudah sangat tinggi. Tapi tak apa, kita sebagai manusia, Allah berikan pemahaman masing-masing setakat yang kita boleh faham. Tak ada salahnya kita rungkai dengan pemahaman kita. Siapa tahu di situ ada kebenaran. Kan begitu. Takkan kita nak tunggu kita jadi seseorang dulu, baru nak kita cuba. Menurut Bonda, dia ibaratnya kita sekolah. Kalau kita sekolah, masuk dalam satu sekolah, kita kena mendaftarkan dulu nama kita. Kita nak bagi dulu persyaratan-persyaratan yang sekolah tu minta. Bolehlah kita diterima secara resmi. Memang pelajar dekat situ. Bila kita jadi pelajar dekat situ boleh kita dinilai. Engkau ni pelajar baik, engkau ni punya markah bagus, engkau boleh dapat ini, boleh naik kelas, begini seterusnya. Kalau engkau tak rajin, kalau tak buat tugas, tak apa, kau tak dapat markah, engkau tak boleh. Itu semua peraturan tu, semua pelajar faham. Tapi syarat utama dia mesti diakui dahulu bahawa dia memang bagian dari pelajar dekat sekolah itu. Kalau yang tak terdaftar, tak boleh. Ibaratnya, umpamanya kita manusia ini kepada Allah pun macam itu. Allah dah ciptakan kita, Allah dah bagi kita kehidupan di dunia, bahwa kita ini terdaftar sebagai hamba Allah itu, syarat utama adalah mengakui Allah itu. Itulah syahadat, itulah iman kita.
kita mendaftar kepada Allah dengan syahadat kita. Tapi kalau kita dah lepas syahadat itu, cuma kita anggap nanti dapat juga aku tu, bolehlah aku minta tu. Macam mana tak boleh? Aku pun duduk dekat sini berkawan sama orang tu. Berkawan boleh saja kata Allah. Tetapi engkau tak terdaftar di sini lagi, engkau dah keluar. Kira-kira logikanya macam itu kalau menurut Bonda. Jadi dia kena balik, memang dia harus mengakui, memperbaiki imannya dia dengan syahadatnya. Syahadat itu sebetulnya kan formalitas ya, kita ucapkan, tapi hatinya harus mengakui kembali dia terdaftar sebagai hamba Allah. Itu yang dia sekarang terlepas daripada dia. Tak boleh, dia tak boleh hadkan. Bolehnya aku nanti masuk surga, aku baik, aku sumbang, orang bangun apa aku bagi, ada orang pelik aku tolong, ada orang begini aku tolong, aku baik. Lebih baik aku daripada orang-orang yang hari-hari pergi masjid mungkin, yang solat, yang puasa atau apa kata dia. Tapi tak boleh, kata Allah, lihat dulu ada tak nama engkau dekat daftar ini? Ada tak terdaftar di sini? Jadi itulah analognya menurut Bonda. Jadi insya-Allah bagi kita, apalagi karib kerabat atau keluarga yang ahli keluarga yang menemui macam ini, bagian kita adalah mohon kepada Allah supaya hatinya dibukakan kembali, terus dia bisa menemukan kembali jalan untuk kembali itu. Sebab bila orang dah berada pada di sini, kita banyak bercakap pun kadang-kadang dia tak boleh dengar. Itu kalau hati lagi keras. Tapi bila hatinya Allah dah lembutkan, tak payah cakap pun kadang-kadang dia balik sendiri. Jadi kita bantu saja dengan doa. Itu menurut Terima kasih Bonda. Bonda, macam mana saya boleh hubungi Bonda ya? Boleh saja, kan dekat grup ada kita, Cik Rufan ada semua. Kalau Okey, so bolehlah kalau saya nak berbincang apa benda dengan Bonda. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Sama-sama, macam tu yang Bonda faham. Okey, terima kasih. Okey, baik. Berat topik kita berang Berat nanang. Baik, alhamdulillah. Tapi membuka mata kita sendirilah sebenarnya, bukan sahaja kita ni, tetapi ada ramai lagi dekat luar sana yang masih lagi perlukan bimbingan, yang masih lagi perlukan panduan. Kita ni pun kadang-kadang tak kuat juga, betul tak? Jadi apa yang kita nak kena buat? Kita nak kena memahamilah balik Al-Quran tu. Sebab adakah Al-Quran itu sekadar baca saja ataupun sekadar kita memahami, melihat sahaja, orang kata tengok macam tu je. Macam tadi kan ayat tadi, barulah kita faham, ada konteks yang ada sebenarnya dalam Al-Quran. And berbalik-balik kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah pembukaan. Macam Bonda kata tadilah, nak buat macam mana pun, kalau hatinya sudah tertutup, dia tak boleh nak buat apa dah. So, sama juga kita ni. Okay, sebagai seorang manusia, kadang-kadang kenapa ada bahagian-bahagian dalam Al-Quran susah sangat kita nak betul-betul faham. Susah sangat kita nak terima. Kenapa? Sebab tertutupnya hati kita. Okay? Kita tak membuka hati kita. That's why Al-Fatihah diletakkan paling hadapan dalam Al-Quran. Sebab apa? Nak menceritakan sebelum faham Al-Quran, buka hati dulu. So, what's the best? Apa yang terbaik untuk kita adalah macam tadi, kes Puan Junaidah tadi, doakan yang terbaik untuk dibukakan hati dia. Kan at the same time, kita usahalah dengan seni dakwah kita yang pelbagai. Kita nampakkan ke hakikat kebenaran, hakikat kekuasaan Allah dan sebagainya. Okay? Sama juga dengan kita. Adakah kita yang Islam ni sudah cukup imannya? Tidak juga. Kita doa dengan Allah supaya Allah pandu kita agar kita istiqamah atas jalan ni, agar kita konsisten, insya-Allah. Okey, baik. Saya rasa kita dah jauh ni. Kita kena patah balik sikit. Okey. Jadi dalam konsep refleksi. Okey, jangan dengar jelas betul-betul 82 orang yang masih lagi bersama dengan saya ni. Dengar ni baik-baik. Dalam konsep refleksi, adakah sekadar cukup kita memahami ayat Al-Quran? Tidak. Dia tak stop dekat situ. Yang pertama, saya nak minta Tuan Rahman Puan, ni macam kerja rumah lah. Tapi saya tak adalah check. Cuma Tuan Rahman Puan buatlah untuk kebaikan diri sendiri kan. Kalau kita ada masa, nanti kita buat sama-sama dalam grup. Yang pertama adalah keluarkan balik. Apa yang Allah sampaikan dalam surah ni? Anything yang kita faham. Okey, kita faham manusia itu adalah sebaik-baik penciptaan. Okey. Jadi kalau manusia itu salah pilih, dia akan membinasakan.
Jadi apa lagi? Rasul dengan Nabi itu dalam kalangan manusia juga. Kita mesti menjadikan Rasul dengan para Nabi itu sebagai ikutan kita. Paling dekat kita nak jadikan siapa? Jadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai ikutan. Kita ni diberikan peluang. Nampak tak tadi? Asfalas safilin. Kita ni diberikan peluang setiap hari. Manusia ni sifatnya lemah. Bila sifatnya lemah, dia perlu bergantung kepada sesuatu yang kuat. Jadi manusia ni mampu untuk capai potensi-potensi yang hebat. Tuliskan. Keluarkan balik. Supaya kita faham apa sebenarnya yang kita dapat daripada surah At-Tin ni. Yang kedua, barulah kita pergi kepada bahagian yang kedua. Apa yang saya boleh mula lakukan? What should we do? Apa yang kita boleh mula lakukan? Apa yang kita boleh mula lakukan? Berubah. Berubah. Mungkin itu terlalu general. Mungkin kita nak mula untuk faham ayat Al-Quran. Kita nak mula untuk upgrade diri. Sebab manusia ni potensi dia hebat. Setiap manusia ni mempunyai potensi yang sangat besar. Yang sangat luas. Kan? Kenapa kita stuck dekat tempat yang sama? Kalau kadang-kadang kita akan jumpa macam, biarlah hidup aku macam ni. Aku hidup, aku pergi, bangun tidur, pergi kerja, balik kerja, tidur. Esok, benda yang sama. Ada tak kita jumpa orang yang macam ni? Ada. Maksudnya suka dia sama. Terlebih reda dengan hidup dia. Okey, dari rezeki Allah macam ni lah. Yes. Adakah kita shoot macam tu je? Ini jalan aku. Kan? Ini je jalan ni. Dah tak ada orang nak ajak aku pergi belajar Al-Quran, tak payahlah. Biar je lah. Tapi Al-Quran ada tak kat rumah? Ada je. Kan? Tapi we need to do something lah. Kita kena sentiasa meletakkan satu guideline ataupun benchmark untuk kita. Apa Capai. benda yang aku lebih baik 1% daripada semalam? Tak payah 10% ke 20%, tak payah. Apa benda yang aku lebih baik 1% daripada semalam? 1% je. 1% each day, dia akan menjadikan kita akan ada 365 perubahan setiap tahun. Nampak tak? So, we do our best sebab kita ni manusia yang sangat hebat penciptaan Allah ni. Kita ada akal, kita ada everything, like everything. Kita berbeza dengan makhluk lain. Jadi gunakan potensi yang sebaik ini untuk kembalikan semula hak Allah. Apa dia? Beribadat kepada Allah. Jelas? Jelas. Itulah dia tuan-tuan surah At-Tin. Dia bukanlah surah buah tin, tapi dia adalah surah yang menceritakan tentang manusia. Manusia dan kebesaran Allah. Yes. Nampak ni? Berbalik-balik. Kenapa? Apa kaitannya dengan surah Al-Fatihah? Dia berkait balik dengan ayat yang terakhir dalam surah Al-Fatihah, iaitu jalan yang engkau gunakan. Nikmat kepada mereka. Jalan apa? Jalan yang lurus. Nabi, jalan para siddiqin, jalan orang yang soleh. Jadi kita nak ikut jalan tu. Bukan jalan orang yang dimurkai. Bukan jalan orang yang sesat. Okey? Jelas? Alhamdulillah. Okey, baik. Tuan-tuan Puan, saya buat penutup sikit. Sebelum tuan-tuan Puan nak bye-bye ke apa ke. Sekejap. Kita buat penutup sikit. Jadi Alhamdulillah, kita dah selesai untuk surah At-Tin. Kita dah pergi bedah, kita dah pergi refleksi. Siapa yang tak tonton lagi Jom Kenal tu, boleh tonton dulu Jom Kenal. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan Puan yang ada dalam webinar surah At-Tin, saya sebutkan. Siapa yang ada dalam webinar surah At-Tin, saya sebutkan, itu adalah sesi percuma. Sesi percuma. Sebenarnya kita dah buka dah pendaftaran untuk kelas ni. Kelas ni kita dah buka dah. Terapi jiwa namanya. Terapi jiwa dengan Al-Quran. Sebab dalam kelas ni saya tunjukkan. Sebenarnya ada 8 surah. Dan orang pun baru join 1. Okey? Sekejap saya tunjukkan. So, kita dah selesai kat mana? Kita dah selesai kat sini. Al-As. Kita dah selesai kat Al-Qad. Kita dah selesai dekat Al-Lay. Kita dah selesai kat At-Tin. So, start minggu depan kita akan masuk kepada surah Al-A'laq, surah Al-Bayyinah, surah Al-A'la dengan surah Al-Syah. Okey? Jadi, siapa-siapa yang join daripada webinar surah At-Tin, tak apa. Kalau nak teruskan perjalanan untuk terapi jiwa ni, boleh join bersama kami. Okey? Soalannya adalah, adakah ada yuran? Ya, ada yuran. Okey? Sebab kita sediakan semuanya lah. Kita sediakan rakaman, kita sediakan link, kita sediakan nota. InsyaAllah, kalau tuan-tuan Puan nak join, sekejap kenapa dia hilang? Ni dia. Jadi, akses semua ni adalah hanya dengan RM88 sahaja.
bonus yang untuk siapa-siapa yang nak daftar, ini kira last, betul-betul last lah. Siapa yang masih lagi nak daftar, kita buka sampai esok. Yang siapa yang nak dapatkan bonus, sebab selepas tu kita akan sambung dengan duha pula. Surah duha. Surah duha yang kita baca dalam solat duha, yang kita baca untuk diluaskan pintu rezeki. So apa sebenarnya yang dimasukkan dengan surah duha? Tapi sebelum nak masuk kepada bahagian refleksi, bedahlah dulu dengan Ustaz Adi. Bedahlah dulu dengan Ustaz Adi, and then barulah kita masuk kepada bahagian refleksi. Okey? Sebut sedikit lah. Kalau apa yang Tuan Orang Puan akan lalui dalam kelas terapi jiwa ni, Tuan Orang Puan dah lalui dah pun. Dah nampak dah perjalanan dia macam mana. Kan? Kalau ada topik yang berat, kita masuk juga topik yang berat tu, insya-Allah. Okey? Jadi itulah perjalanannya. Okey? Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang join, 80 orang. Tadi kita ada lebih kurang 90 lebih kan. So saya ucapkan 96. saya minta satu je, lengkapkan apa yang bahagian jom refleksi tu. Lengkapkan bahagian jom refleksi tu. Rakaman nanti kita akan berikan dalam grup, dan nota yang Tuan Orang Puan dapat tu, yang khas kepada terapi jiwa dan khas kepada yang siapa yang join webinar Surah At-Tin tu, saya mohon sangat-sangat untuk tidak sebarkan, sebab dia melalui melalui proses yang lain pula nanti. InsyaAllah doakan kami, sebab perjalanan ni Tuan Orang Puan, dia tak stop sampai sini. InsyaAllah kami dalam usaha untuk menghabiskan, kita nak start balik daripada 3 kul sampailah habis juzuk 30. Okey, doakan. Okey. Jadi saya mohon maaf atas salah silap dan terima kasih saya ucapkan, dan insya-Allah kita berjumpa untuk sesi yang seterusnya. Okey.